Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam bahagia, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara? Saudara Cik Mustafa, Cik Sof, apa khabar? Waalaikumsalam. Saya mendoakan agar anda bahagia. Hafiz Wan Bashirun, waalaikumsalam. Tunku JB, apa khabarku? Saudara Mam, nama sedap. Saudara Anwar Jubin, waalaikumsalam. Saudara Abdul Hadi Sharif. Kita juga dengan saudara Abdul Malik, saudara Izham Osman, waalaikumsalam. Terima kasih. Openg Temu, apa khabar saudara Openg? Saya mendoakan agar anda bahagia bersama keluarga. Saudara Puan Zaitun Rashid, saudara Muhammad Naim, salam. Saudara Haris Ibrahim, salam saudara Haris, saudara Zainura, saudara Kamarudin Baharum, saudara Abu Naim, Syukur Jamil, saudara Ahmad Syah, begitu juga dengan saudara Syamsul Anwar, waalaikumsalam. Saudara Kuih Seruh Ismail Saad. Saudara, yang saya harapkan daripada saudara tidak lain tidak bukan adalah like, share and subscribe. Subscribe tu bila saya buat live dapat dia akan memberi notification. Like and share itu adalah memberi hiburan kepada saya, memberi semangat kepada saya untuk terus memberi pencerahan untuk saya terus melabun. Lain tak ada cara adalah untuk kita sama-sama memahami dan mengetahui kedudukan apa yang berlaku pada negara kita dan sedikit pencerahan yang saya ketahui, saudara. Baik, seperti biasa, saudara, yang mana tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Dan insya-Allah saya akan santuni usai pencerahan saya malam nanti, saudara. Bila saya tulis type kat situ ada like tu, artinya saya sudah menyantuni anda dengan ucapan jutaan terima kasih kepada saudara semua. Baik, saudara, bicara santai kita malam ini saya mulakan kerana hari ini adalah hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 yang merupakan hari yang ke-586 bumi merdeka ini, bumi bertuah ini dicengah dan diserang oleh virus corona. Dan saya melihat laporan yang saya terima setakat hari ini, jumlahnya semalam turun, hari ini naik balik. Dia turun naik begitulah. Belum ada tanda-tanda virus corona ini usai dan boleh kita putuskan jaringannya. Kerana hari ini jumlah jangkitan meningkat. Semalam 7,420, hari ini naik balik 7,509. Berdoalah saudara, bagaimanapun ada sedikit kelegaan, tidaklah sampai 10,000, 12,000 saudara, yang masih lagi dalam keadaan 7,000. Bagi saya masih belum boleh kita katakan dalam keadaan terkawal. Dan jumlah keseluruhan yang terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona ini adalah 2,384,542 warga kita yang dicengah virus corona. Semalam kematian yang dilaporkan adalah 89 orang dan saya dapat laporan jumlah keseluruhan kematian adalah 27,000 lebih warga kita yang telah pun tewas kembali ke pangkuan ilahi kesan daripada jangkitan virus corona. Sebab itu berusahalah saudara agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Pastikan kita melakukan penjarakan sosial. Kalau kita keluar rumah tu pakai pelitup muka, dan bila pulang rumah jaga kebersihan, kita basuh tangan kita, sebaiknya kita mandi, saudara. Hanya kitalah yang dapat memutus jaringan dalam usaha kita, saudara. Lebih daripada itu tidak dapat saya berikan sebab hari ini masih lagi Kementerian Kesihatan tidak menyatakan jumlah dari segi laporan negeri ke negeri. Jadi saya minta maaf saya tak dapat memberi pencerahannya. Tapi bagaimanapun untuk bulan ini, setakat hari ini saudara, itu 16 Oktober, jumlah jangkitan untuk bulan ini adalah 138,337 orang. Itu saja yang setakat saya dapat beri tentang kedudukan virus corona. Berdoalah kita agar COVID ini segera usai, saudara. Baik saudara, kita pergi sedikit tazkirah singkat. Ini tentang keutamaan kita bila kita berselawat. Menurut Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama bersamaku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.
Ini adalah hadis riwayat At-Tabarani yang ke-9679. Ia merupakan hadis sahih. Ya, saudara, pengajaran kepada hadis ini, kita harus memperbanyakkan selawat ke atas baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan ia merupakan amalan yang dituntut. Mukmin yang paling utama yang akan berkesempatan bersama dengan baginda Rasulullah pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas baginda. Jadi orang yang berselawat ke atas baginda Rasul, maka para malaikat juga turut berselawat ke atasnya. Itu Sufyan As-Sauri mengatakan bahawa selawat dari para malaikat adalah permohonan ampun baginya. Jadi malaikat juga akan berselawat pada kita, mohon keampunan kepada Allah SWT. Kerana ini Amir bin Rabi'ah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berselawat kepadaku, katanya, melainkan para malaikat sentiasa berselawat untuknya sebanyak mana dia berselawat kepadaku. Untuk itu, saudara, maka berselawatlah sama ada sedikit ataupun banyak. Ini adalah hadis At-Tabarani Al-Mu'jam Al-Awsat. Ya, saudara, saya berseru pada saudara dalam waktu yang singkat ini, marilah kita sama-sama perbanyakkan selawat. Ingat saudara, kita semarakkan cinta Rasul, kerana tak lama lagi kita akan menyambut tarikh Maulid Rasul, itu hari kelahiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya, saudara, itulah apa yang sempat saya berikan tentang tazkirah pendek. Sekarang ini kita masuk bahagian mutiara kata. Mutiara kata, saya mengucapkan terima kasih sahabat saya Saudara Hibil Hasan yang tidak berhenti-henti mengantar kiriman kepada saya. Terima kasih Cikgu Hibil. Beliau mengirim kiriman untuk berkongsi mutiara kata ini. Kata Saudara Cikgu Hibil bahawa sesungguhnya sangat tidak beruntunglah kalau seorang itu tidak memiliki akal yang logik dan yang cukup kuat untuk menyempurnakan sebuah perancangan atau agenda. Ini culipan daripada Orison Swett Marden. Jadi saudara, amatlah tidak beruntung kita kalau kita tidak memiliki akal yang cukup logik. Logikanya saudara. Terima kasih saudara Cikgu Hibil. Usai mutiara kata, apalagi saudara, tentulah sedikit e-commerce. Dalam e-commerce ini, saudara, kalau nak mewawarkan produk saudara, saya telah pun merhubungi saudara Nordin sebentar tadi. Mungkin minggu depan saya nak adakan sepetang melabun di Perak yuk. Mungkin, tapi tak dapat mengatakan bila tarikhnya. InsyaAllah saya nak memulakan program kita untuk memberi promosi kepada produk-produk warga tempatan kita. Saudara, jadi kembali kepada e-commerce, saudara boleh hubungi anak anda saya Al-Azhar di talian 0113304141. Bila saudara menghubungi Al-Azhar, jangan lupa haruman setanggi bakunya. Ini untuk kita bakar setanggi ini dulu. Orang tua dulu dia bakar kemian. Sekarang ni dah ada setanggi baku ni, aroma terapi ni. Aroma dalam bilik kita, rumah kita, bila kita bakar ni, terasa seolah kita berada di Madinah ataupun di Mekah, saudara. Wangi. Dan ingatlah saudara, wangian itu adalah kecintaan Rasulullah SAW dan juga paling disukai oleh para malaikat. Tetapi bila suasana rumah kita wangi, inilah dibenci dan dijauhi oleh para syaitan. Saudara, dalam keadaan begitu, kalau berhubung dengan azhar, jangan lupa rendang tok dan bahulu berdal. Itu produk ibunya. Juga saudara boleh hubungi menantu saya Siti Farehah di talian 0177114300. Jangan lupa, kalau saudara berhubungan Siti Farehah untuk memasukkan ataupun mewawarkan produk saya, boleh juga saudara memesan, nak rasa dia punya keenakan dendeng manis Siti Farehah. Yang ini telah pun dibuka semula saudara. Saya juga boleh, ini untuk yang di Lembah Kelang, boleh berhubung dengan Syauqi Kizinis untuk mendapatkan buah-buahan segar daripada luar negara, harga murah dan grade yang terlalu baik saudara. Dan ia boleh terus sampai ke rumah saudara. Hubungi Syauqi di talian 0123575703. Ini untuk di Lembah Kelang saudara ya. Banyak buah-buahnya, iaitu kiwi, cherry, anggur, semuanya kelas A saudara. A lah. Sambil itu jangan lupa produk sambal kering dari dapur Cik Siti kita. Ini produk ini adalah sahabat kita saudara Muhammad Niza. Saudara boleh hubungi saudara Muhammad Niza di talian 019 482 4504.
untuk merasai nikmatnya sambal kering dari dapur Cik Siti ni katanya. Dan sambal ini boleh dinikmati bersama nasi, goreng telur. Gunakan sambal itu Cica, tak payah kuah pun. Saudara, memang sedap sehingga menjilat jari. Sedapnya. Okey saudara, itulah setakat yang saya dapat beri pencerahan berhubung dengan e-commerce. Jadi apa khabar Saudara Zul, toko jamu Kemaman? Tak tahu produk dia, mungkin dalam seminggu dua nanti kita akan live balik produk toko jamu Kemaman daripada Saudara Zul. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Walaupun ada yang dah dapat, hari ni hari Sabtu tentulah tak ada, dia dibuka. Mungkin minggu lepas ada yang dapat, ada yang tak dapat, masih lagi urusan. Tapi kita harus menuntut dan terus menuntut. Begitu juga dengan moratorium. Impian kita nakkan 6 bulan terakrur. Artinya kalau dapat 6 bulan tu lega lah. Tetapi mengikut kenyataan yang Perdana Menteri, dia bagi 3 bulan dan hanya untuk 50% di bawah B40 dan B40 ke bawah saudara. Bagaimanapun apa yang ada tu kita ambil lah juga saudara. Dan kita harus terus menuntut ya. Jangan risau saudara. Apa khabar Saudara Rami Nordin, Saudara Mak Yunus, Waalaikumsalam. Saudara Hassan Lambreta. Saya ada Vespa aja saudara. Itu pun terterap tergulik dog. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah nilai budi dalam perjuangan. Ya, nilai budi dalam perjuangan. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu seperti biasa. Pantun Pak Nazil, Saudara Badur Isyamuddin, Saudara Hazli. Kata Pak Nazil, bunga kertas si bunga raya, indah merimba, kelihatan cantik. Jalan pintas menjadi kaya, berlumba-lumba masuk politik. Bila orang melihat, merasakan bahawa dengan politik ini nak jadi kaya, ini lah jadi masalah saudara. Kemudian kata Pak Nazir lagi, goreng sepat, panggang itik, lemak pelata, sayur kelisa. Bercanggah pendapat pemimpin yang dilantik, rakyat jelata menjadi mangsa. Apabila pemimpin bercanggah pendapat, mereka tak sehaluan, maka yang menderitanya adalah rakyat. Itulah culipan ataupun kritikan daripada Pak Nazil. Jauh diperlis. Terima kasih Pak Nazil. Hari-hari mengantas kita pantun 2 rangkap untuk dinikmati untuk kita bersama dan juga merupakan kritikan sosial. Kemudian saya tak lupa juga untuk menyantuni pantun sahabat kita dari Ipoh Perak, Saudara Nordin Malik. Dan pandai lah pula orang Perak ni berpantun dia. Tapi pantun ini dia tujukan khusus kerana menzahirkan amarah atau merasa tidak senang kalangan petani. Beliau memperjuangkan tentang kehidupan petani, Saudara Zaid Mud, Saudara Din MF, kerana kenaikan harga baja dan racun begitu meningkat, sedangkan produknya harga penghasilan masih lagi tidak begitu terkawal, tak menentu saudara. Kata Saudara Nordin, bawa padi dalam guni, sawah di kaki gunung tai. Kasihan sungguh nasib petani, baja dan racun harganya naik. Kemudian katanya lagi, menoreh getah di tepi cangkat, sebelum pulang membeli gula. Harga barang kian meningkat, tiada kawalan punca segala. Itu luahan hati Saudara Nordin Malik yang melihat keresahan kehidupan rakyat yang begitu sukar. Secara usai, terima kasih Saudara Nordin, Saudara Pak Nazil atas kiriman pantun. Dan seperti biasa, sambungan daripada gedung ilmu kita tentang buku, petikan daripada buku yang berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Saya harapkan supaya dapat kita jadikan ini sebagai bicara kita bila berbicara tentang pemimpin. Buku ini terbitan dalam bahasa saudara, yang ditulis oleh Saudara Tanas Effendi sewaktu beliau menjadi penulis tamu kiriman daripada Tan Sri Johan Jaafar kepada saya. Saudara, kerana setiap pemimpin menurut buku tersebut mestilah sikapnya membetulkan lantai yang terjongkit. Pemimpin harus membetulkan dinding yang teretas, membetulkan tiang yang terpalang, membetulkan atap yang terjurai, membetulkan salah dengan silih. Pemimpin itu harus begitu.
Dan sewajarnya mereka berusaha untuk menghapus aib dengan malu, menghapus fitnah dengan tomah, menghapus iri dengan dengki, menghapus umpat dengan keji, menghapus hamun dengan maki, menghapus dendam kesumat. Kerana seorang pemimpin dia harus mengawal warganya, anak-anak buahnya, dan supaya kalau ada aib dan malu ataupun kalau ada iri dengan dengki, itu dia bertingkah, dan saudara, menghapus umpat dengan keji. Jadi kita umpat keji, dia pemimpin harus mengawal anak buah dan dia tidak harus bersikap begitu. Dan harapan rakyat terhadap pemimpin hendaklah menjauhkan kutuk dengan bala, menjauhkan cacat dengan cela, menjauhkan siksa dengan inayah, menjauhkan azab dengan sengsara, menjauhkan segala silang sengketa, menjauhkan syak berburuk sangka. Itu seharusnya dilakukan oleh pemimpin. Kita sambung lagi malam esok. Baik saudara, seperti biasa saya memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka anda adalah bertanggungjawab di atas setiap sentingan yang dilakukan. Saya lihat hari ini ada satu pula celipan yang dia sunting tapi bagi tajuk pula tak betul. Bila dia kata saya mengatakan bahawa Petronas lantik pengurus ataupun pengurusi Petronas daripada orang luar, tak betul tu. Saya kata dia lembaga pengarah aja. Jadi sebab itu saya katakan maka anda harus bertanggungjawab atas segala kesilapan. Saya tak tanggungjawab. Kerana bila anda buat benda begitu maka orang jadi keliru. Janganlah kita mengelirukan pembaca ataupun penonton kita. Saudara, sebab itu saya katakan setiap suntingan anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Ini adalah ruangan pencerahan politik dan atas penerangan saya mengikut kemampuan saya memberi tafsiran atau pencerahan saja. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya saudara. Jadi bukan semestinya saudara mempercayai 100% apa yang saya nyatakan ini. Tapi saudara boleh fikirkan. Sebab daripada dapatan saya, apa yang tersiar dalam media sosial dan sebagainya, saya cuba memberi pencerahan, saya cuba memberi pandangan saya. Lebih tidak, saudara. Dan kita adalah warga cinta damai dan kita menyantuni harmonis. Kalau saudara tak bersetuju, boleh hantar pandangan dan sebagainya untuk kita sama-sama berbincang. Sama ada mana saudara punya argument, saya punya argument, agar kita dapat memutihkan sesuatu yang kelabu itu. Ingat saudara, sebab kalau boleh gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Saudara Roslan PRU 15 buang ini banyak kerenah katanya. Jangan buang saudara. Tak boleh tu. Macam saudara Roslan dia kata buang ini kerajaan, tak boleh. Kerajaan tak boleh kita buang. Pimpinan boleh. Sebab saya kata kita sambut satu menyantun. Pimpinan tak ada masalah. Rasa tak betul kita tolak ayah pimpinan tu. Tetapi nak buang kerajaan tak boleh. Salah saudara. Sebab ini kerajaan wujud. Kerajaan ini kerajaan Malaysia. Jadi pemerintahnya adalah Duli Yang Mulia Tuan Agong. Kalau tak setuju, kita lotan cukup-cukup. Ini pemimpin. Pemimpin boleh, tak ada masalah. Tapi bukan kerajaan saudara. Supaya saya mau kalau bolehlah pandangan saya ini dapat saudara fikirkan. Jadi saudara Jamali Baghdad, siapakah yang beli hotel di Bali menggunakan wang yayasan? Ini saudara, macam saya katakan, ini masih lagi tentang dalam mahkamah. Kita tunggu pula apa counter daripada lawyer. Kemarin dulu itu dia kenyataan daripada pendakwa raya. Jadi kita jangan campur, biar dulu. Sabar saudara. Kita ni kadang-kadang ni kita lebih minat untuk mensensasikan satu isu. Sikit cakap begitu macam-macam. Jadi akhirnya jadi rojak, jadi suasana yang tak menentu. Saya tak mau lebih daripada itu. Abah kau food panda, pepper sakau, saudara Coca-Cola mau. Sabar, sebab saya insya-Allah saya akan cubalah memberi pencerahan pengikut sepengetahuan saya sebagaimana yang nyatakan oleh media-media pengetahuan saya. InsyaAllah saya akan santuni persoalan itu. Sebab semalam banyak orang minta saya bercakap tentang pepper ni. So kami apa nama dia punya ni? Pepper panda ni lah. Bagaimanapun saudara, saya ingin juga menyantuni bahawa apa yang ditulis oleh saudara Nurdin Rahman. Ini pandangan saudara Nurdin Rahman. Dia hantar pada saya, dia tanya, dia kata benar ke anak-anak muda Melayu ni, Malaysia tidak minat kerja di bidang peradangan hingga kita sanggup mengimport warga asing bekerja di ladang-ladang.
Dia kata tidak mustahil lah manager ladang pun orang asing kelak. Saya katakan salah tu kenyataan. Saya melihat kiriman daripada sahabat saya, saudara Nordin Malik daripada Perak. Ada gambar, sebab saya berhasrat kalau boleh saya nak pergi, nak tengok sendiri. Anak-anak muda kita mengusahakan pertanian, mengusahakan pokok pisang, mana ladangnya, ada yang 4 ekar, 5 ekar dan sebagainya. Saya menafikan bahawa anak muda tak minat dengan sektor perladangan. Cuma mereka tidak digalakkan. Tidak diberi galakan, sedangkan hasilnya, sebab dulu zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri, beliau cuba mengutarakan pertanian itu sebagai industri, pertanian itu sebagai perniagaan. Dan dalam keadaan sekarang ni kita harus meningkatkan minat anak-anak muda kita terhadap bidang pertanian. Sebenarnya bidang pertanian ni kalau diusahakan secara industri memang dapat menghasilkan hasil yang baik. Kalau saudara lihat dalam ladang, tetapi pertanian ini mesti mendapat suntikan bantuan daripada pihak pemerintah, itu kerajaan. Di Amerika ke, di England ke, di Jerman ke, setiap perladangan, usaha-usaha perladangan ini dibantu oleh pihak pemerintah. Sebab itu kita akan dapat melihat ladang seluas. Tapi kalau saudara pergi ke kawasan Perak, seberang Perak, saudara melihat bagaimana perusahaan pertanian, iaitu padi, sejauh mata memandang, sarjana mata memandang. Saudara, tetapi apakah pimpinan membantu anak-anak muda kita untuk terlibat dalam sektor pertanian? Seharusnya mereka digalakkan, dan kalau boleh dengan pertanian muda. Sebab itu kita ada Universiti Pertanian. Harus dicari upaya, idea-idea baru untuk inovasi pertanian. Jadi saudara Nordin Rahman, saya mengatakan bahawa tak benar anak muda tak minat. Memang ada anak muda yang minat. Masing-masing ada minat bahagian repair, ada minat kerja kilang, ada minat pentadbiran di pejabat, ada minat jadi soja ataupun askar. Masing-masing punya cita rasa. Jadi nak katakan tidak minat, tak ada. Dan sepatutnya kita memberi galakan. Cuma saya tak tahu kenapa anak-anak muda kita ni ketinggalan atau ditinggalkan terbiar. Mungkin kerana kita mudah mengimport pekerja asing untuk bekerja di ladang-ladang. Itu masalah saya rasa. Jadi kalau pimpinan dapat memikirkan bagaimana caranya untuk kita menarik minat anak-anak muda kita ini bergiat dalam sektor perladangan. Kemudian menurut saudara Muslim Ahmad, dia mengatakan kiriman, dia kata, Datuk, setakat ni belum ada pun bantuan kerajaan yang rakyat dapat hasil daripada idea maupun keprihatinan yang mahu Perdana Menteri, katanya. Jadi semua bantuan yang rakyat dapat adalah kesinambungan kerajaan terdahulu. Saya nak komen pun tak boleh, sebab hingga saat ini memang saya tak nafikan bahawa apa yang kita dapat adalah kesinambungan daripada kerajaan terdahulu. Tetapi seharusnya pimpinan memikirkan macam mana caranya memberi bantuan. Saya lebih berminat untuk kerajaan memberi bantuan secara total, iaitu untuk memulihkan ekonomi, bukan bagi duit seperti spoon feeding. Sebab warga kita bukan warga peminta sedekah, kita bukan meminta-minta. Kalau bagi contohnya macam nelayan, sektor nelayan ini perlu dibela. Mereka memerlukan enjin bot, mesti ada subsidinya. Saya lebih berminat dari segi itu. Macam saya kata tadi, pertanian, pastikan harga racun, harga baja itu terkawal. Jadi Kementerian Pertanian kena berusaha ke arah itu. Jadi inilah saya rasakan bantuan yang seharusnya diberi pada warga bangsa kita agar mereka dapat memulakan kehidupan. Setelah ini PKP ini sudah tidak lagi ada, jadi kita rentas negeri, rentas daerah dah boleh. Apabila nampak gayanya wabak virus corona ini mula berkurangan. Saya tidak nampak virus corona ini akan menyerang di sektor pertanian. Begitu juga saudara, kalau mereka nak membuka perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana, patutnya Tan Sri Noh semalam pun saya dah cakap, harus mencari jalan, mencari upaya bagaimana membantu mereka. Ini sepatutnya bukan berupa bantuan, sebab bantuan bila kita bagi macam bantuan prihatin tak kesampaian. Malahan bila diberi peruntukan 300,000 kepada tiap-tiap ahli parlimen, tak sampai pemakanan pada rakyat. Kerana biasalah manusia bila melihat, selalu saya katakan money is an evil. Itu duit itu sentiasa bersalutan dengan syaitan. Manusia mudah lupa diri apabila diri jadi pengaruh oleh syaitan. Jadi jangan kita letakkan duit begitu banyak, akhirnya seperti ada bidalan mengatakan, apabila kamu berkirim cerita, maka pastilah ia akan panjang. Kita cerita ke, bercerita kirim gosip ke,
Biarkan panjang. Contoh, tadi ada aksiden lah dekat Simpang 4 tu. Teruk ke? Adalah budak tu jatuh tergolek dengan motor. Jadi bila sampai ke orang lain tu, tadi aku tengok dahsyat kereta tu langgar budak tu. Habis motor dia teruk dan dia tersadai masuk hospital. Masuk cerita lagi, budak tu rasanya meninggal kot dan nazak. Panjang ceritanya. Tetapi apabila kamu berkirim wang, selalunya akan jadi sedikit dan sedikit. Jadi sepatutnya pimpinan kerajaan harus melihat bantuan prihatin ini. Sebab tu saya katakan macam mana dia menyalurkan. Disalurkan biar caranya yang menepati agar rakyat semua dapat. Ini tidak. Kata Perdana Menteri, semua rakyat tidak ketinggalan. No one is left behind. Tetapi yang dapatan saya setiap hari yang saya terima, bahawa ramai yang masih menunggu dan menanti. Jadi akhirnya kita merasakan indah khabar dari rupa. Ini yang terjadi, sama ada prihatin satu, bantuan prihatin satu ke, sama ada pakej rancangan ekonomi zaman Tan Sri Muhyiddin dulu pun, begitu juga zaman Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri. Saya tidak nampak benda itu bergerak sebagaimana secara tuntas kerana cara pelaksanaan. Itu yang saya katakan, saya bersetuju Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Dia kata dia akan meneruskan untuk membantu mereka yang terkesan akibat daripada serangan COVID-19 dan kedudukan ekonomi yang merudum. Maka kerajaan menyediakan bantuan yang 1,600, ada kata. Jadi indah khabar dari rupa. Bila dengar mungkin dapat 2,500. Jadi rakyat mula memasak angan-angan. Tunggu-tunggu bagai buah tak gugur. Jadi saudara Coca-Cola, parti mana di dunia banyak kata lompat. Itu saya cerita lah saya. Saya tengah memberi pencerahan tentang bantuan apabila saudara Muslim amat bertanya. Ini keadaannya, saya katakan. Seharusnya dicari upaya bagaimana kita nak membantu untuk memulihkan ekonomi. Inilah yang lebih afdal agar rakyat kita kembali, negara kita kembali dapat berada dalam kedudukan sebagaimana sebelum COVID menyerang. Pandangan saya, mungkin saya salah saudara. Dan hari ini saudara, yang paling saya tak seronok lah bila saya tengok tular di media sosial. Ini sama ada benar ataupun tidak. Apakah ini kenyataan benar beliau ataupun ini adalah yang ditulis oleh wartawan ataupun slip of the tongue, iaitu tersalah sebut ke, saya tak tahu. Tetapi ini berhubung dengan kenyataan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Saya hati tengok dan saya berdoa agar, dan saya amat berharap supaya itu bukan kenyataannya. Tapi kalau benar itu merupakan kenyataannya, saya amat merasa cukup tidak puas hati. Kerana dia kata cara itu nampak terlalu angkuh. Apa yang dilontarkan, kenyataan itu nampak angkuh. Dan sepatutnya Sesuatu Akhbar Perdana Menteri Kesihatan kena perbetulkan. Pemimpin menteri harus tahu sensitiviti rakyat. Jangan lontarkan kenyataan begitu saja. Sebab itu setiap pemimpin dia kena berhati-hati dalam setiap kenyataannya. Rakyat boleh cakap macam-macam, kamu pemimpin tak boleh. Bila dia mengatakan antara yang tular di media sosial, bila adanya kenyataan, kita akan susahkan urusan anti vaksin. Dan saya tengok kenyataan ini tersiar dalam media sosial, di Metro TV dan banyak media-media sosial lain. Saya kata, kenapa seorang menteri cakap benda begitu? Seolah-olah kamu mempunyai satu kuasa yang besar. Kamu seolah-olah kamu ni hebat sangat, boleh menyusahkan orang. Betul, kamu tak bersetuju, kamu marah kalau adanya golongan yang anti vaksin. Kerana kamu merasakan vaksin ini adalah sebagai daripada usaha untuk membasmi jangkitan ataupun merebaknya, menularnya virus corona. Tetapi bukan itu caranya. Orang Melayu ni dengan budi baik, dengan bahasa yang baik. Jadi saudara Ramli, kerajaan tolong kawal harga barang makin mencanak. Ini keadaannya, rakyat sudah tertekan. Harga barangan naik, tapi menteri tunjuk keangkuhan. Saya tengok kenyataan sebut saudara, kemudian masuk dalam WhatsApp kumpulan saya. Terdapat seorang kiriman pelayar menggunakan nama Ahmad. Dia kata bahawa kerajaan tidak akan beri muka kepada anti vaksin. Dan ini diikuti dengan catatan dia, sungguh zalim akan kata-kata kerja ini. Jadi jangan risau, dia kata. Sebab kita adalah manusia, kita rakyat Malaysia, kita manusia. Kita, diri kita, tubuh badan kita, hak kita, Tuhan empunya badan.
Jadi KJ jangan mencabar hak asasi manusia. Jadi ibaratkan anti vaksin ini sampah atau pembawa penyakit. Sebab saya katakan tadi, kalau salah, nampak dia tulis lagi, kurang sopan lah tu. Ayatnya lebih teruk dari itulah. Saya tak mau melontarkan kenyataan itu yang tentu lagi lebih bagus lagi ya. Kalau rakyat pula buat report macam mana katanya? Kami ini sentiasa jaga diri kami. Kami patuh SOP. Kami tak bercampur dengan orang lawa. Jadi janganlah haloba bila diberi jawatan. PRU 15 nanti kita pulaukan KJ. Ini kesan daripada rakyat. Sebab itu pemimpin jangan terlalu angkuh. Katanya lagi, kalau 1 juta rakyat buat laporan, buat report dan kemuka tuntutan saman, 1 juta saman, macam mana? Kena bayar. Rakyat ada Biro Bantuan Guaman, ada undang-undang. Rakyat ada IC, rakyat warga negara Malaysia katanya. Rakyat ada kesan cucuk sejak dia kecil di lengan kiri. Jadi kacau lah saya tengok Mamat Rembau ni. Tak habis-habis melontarkan kenyataan yang seolah angkuh. Apakah waktu dia belajar di Oxford, dia tak belajar bahasa untuk human relationship, HR. Jadi mungkin bahasa dia produk daripada Oxford. Kononnya hebat. Sedangkan orang Melayu ini kaya dengan budi bahasa. Saya dah cakap dia pemimpin. Pemimpin bahasa dia harus memelihara aib dan malu. Jangan lepas cakap begitu saja. You menteri, memang kamu anak muda. Pada mulanya kita melihat bahawa dia adalah pimpinan yang boleh dianggap untuk masa depan. Tapi kalau itu caranya, kita merasakan bahawa tak sepatutnya daripada seorang pemimpin bernama menteri. Jadi saya rasa tak tahulah, universiti yang dia belajar kat Oxford tu tidak mengajar tentang budaya orang Melayu ramanya. Orang putih bolehlah, we'll punish them. Bolehlah negeri sana, tapi bukan di negara kita. Warga bangsa yang sentiasa disantun dengan bahasa yang baik. Jadi ini satu keadaan yang harus kita lihat. Dan saya haraplah pegawai KJ, menteri ni Setiausaha Akhbarnya, kalau ada sesuatu yang dilihat boleh mengganggu perasaan rakyat, cepat-cepatlah perbaiki. Jangan biarkan benda berterusan. Jadi orang akan melihat bahawa dia seorang yang angkuh, seorang yang sombong. Jadi kenapa harus ditanam kebencian kepada pemimpin? Saya sedihlah benda itu berlaku saudara. Ya. Dan saya harap agar pegawai akhbar Hari Jamaluddin belajarlah tentang budaya bangsa kita yang menyantuni. Ini satu lagi saudara. Ini tentang portal daripada terbitan daripada portal Insaf Kini. Dia juga menyentuh tentang Petronas macam saya nyatakan semalam. Petronas dalam ni sudah diganggu gugat. Tapi sesuatu yang malang, apa yang dicatatkan oleh portal Insaf Kini, saya terkesan bila menatapnya. Sebab dia kata bahawa Sudan sudah tidak kenang jasa Malaysia. Ini kerana Sudan diberitakan telah merampas aset dan menangkap pegawai Petronas. Tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Sudan kerana Malaysia adalah negara yang konsisten. Kita konsisten melalui Petronas membantu dan membangunkan negara tersebut sejak 20 tahun. Kena ingat ketika itu Sudan sebuah negara miskin yang sebab mereka negara terbelah dua, menjadi mangsa buli kepada negara-negara besar yang melakukan pelbagai sekatan, pelbagai kebejatan, sekatan ekonomi terhadap negara tersebut apabila berlaku perbalahan. Akhirnya Sudan belah dua. Tapi Petronas berusaha membangunkan bersama-sama lah, bukan Petronas saja ya, membantu warganya. Sudan kini bergelar negara pengeluar minyak. Ia adalah hasil didikan dan bimbingan Petronas. Jadi tindakan dia tak sepatutnya begitu. Berbagai inisiatif, beasiswa dihulurkan kepada Sudan. Namun inikah balasan Sudan terhadap Malaysia dan Petronas? Negara lain yang turut dikenakan tindakan sama ya, seperti Turki, Pakistan dan Qatar. Kita tak tahu sama ada mereka melakukan budi sebagaimana yang kita hulurkan. Semua ini berlaku apabila ini punca dia saudara. Sudan dijanjikan tentang kemasukan pelabur-pelabur hebat dari barat. Ini yang saya katakan berhati-hati kalau orang barat datang, orang dari luar. Dan setelah Sudan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Israel, ia hanya berpunca bila kerajaan Presiden Omar al-Bashir dijatuhkan melalui rampasan kuasa oleh tentera Sudan. Jadi sama seperti yang pernah berlaku di Turki dulu. Tapi kebijaksanaan Erdogan dan kesatuan rakyatnya berjaya menggagalkan rampasan kuasa tentera.
sesuatu yang kita dapat pelajari dari kisah ini ialah sahabat bukan akan sentiasa bersama dengan kita. Jadi menolong pun mungkin perlu, tapi kena sentiasa berhati-hati kerana mereka boleh saja berubah hati. Ketika miskin dan susah, sudah ni kepada kita lah tempat dia mengadu. Tapi bila dah kaya, dah selesa, kita tidak lagi nampak di mata mereka. Bila industri minyak dah mula maju di Sudan, jadi Petronas dilupakan, pegawai Petronas ditangkap dan tanah bangunan kita dirampas. Ini keadaan yang berlaku, saudara. Ya, saudara. Dan orang Melayu, masalahnya lah, orang Melayu selalu saja terkena dengan manusia seumpama mereka. Ketika sampai, mereka mohon simpati, mereka menabur segala janji, akan sentiasa berbakti dan sebagainya. Tapi mereka sering kali melupakan budi kita. Sekarang bila harta tak terbilang, kenderaan bersilang, rumah dan aset dah tak berkurang, tangan yang pernah menyuap makan mau dicantas oleh mereka. Mereka lupa masa negara mereka berada kesusahan, Malaysia dan Petronas. Sebab itu saya mengharapkan agar Petronas lebih berhati-hati. Sebab itu saya menyatakan semalam kekhawatiran saya bila saya dengar kenyataan daripada seorang senator di Dewan Negara menyatakan bahawa Petronas mungkin melantik orang luar, bukan warga kita, menjadi lembaga pengarahnya. Jadi keadaan inilah, jadi Petronas harus berhati-hati. Cukuplah kita menabur bakti pada orang, akhirnya jangan sampai kita memberi bunga, mereka membalik pada kita dengan najis. Enough is enough. Banyak orang tak faham budaya orang Melayu ni, saudara. Semoga ini semua menjadi pengajaran buat kita semua. Okay, saya itu berhubung dengan Sudan. 2-3 hari lepas, ini berhubung dengan Pandora Papers. Majlis Perunding Melayu menggesa supaya ditubuhkan satu jawatankuasa khas untuk menyiasat tentang RCI. Jadi Majlis Perunding Melayu mahukan supaya satu Suruhanjaya untuk menyiasat kedudukan sepenuhnya sebagaimana apa yang dilaporkan oleh Pandora Papers. Pengurusi Biro Politiknya Saudara Syabuddin Mun, dia kata penubuhan jawatankuasa khas serta RCI tersebut dijangka dapat memberi pencerahan kepada segala kekeliruan kepada rakyat dan mengembalikan imej kerajaan yang didakwanya tercalar. Pihak berkuasa pula hendaklah menyiasat perbuatan salah laku ke atas siapa sahaja yang terlibat, termasuk menteri, bekas menteri, VIP serta siapa saja yang dinamakan dalam Pandora Papers tersebut tanpa takut ataupun pilih kasih. Ini jika berlaku kesalahan, maka pendakwaan hendaklah dilakukan secara adil dan mengikut undang-undang negara. Majlis Perunding Melayu turut mendesak isu Pandora Papers ini dibahaskan di Dewan Rakyat susulan dakwaan bahawa sejumlah wang mencecah ratusan bilion dari Malaysia yang disimpan di luar negara. Jadi isu itu wajar dibahaskan segera kerana ia bukan sahaja membabitkan Pandora Papers, tapi juga laporan daripada Global Financial Integrity 2012 serta pendedahan Panama Papers pada tahun 2015, termasuklah WikiLeaks. Sebenarnya saudara, banyak kepincangan yang telah dilaporkan. Jadi pimpinan terdahulu tak mahu mengambil tindakan dan sebagainya. Kita mengharapkan ini pimpinan yang baru. Sebab ini kerajaan keluarga Malaysia ni, dia kena berterus terang. Tidak boleh lagi kita sweep everything under the carpet. Jadi sebab itu saya berterima kasih kerana kita dengar kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri. Dia kata pihak yang terlibat dalam pendedahan kertas Pandora boleh diambil tindakan oleh pihak berkuasa sekiranya terdapat bukti berhubung tentang tersebut. Jadi menurutnya kerajaan bersikap terbuka. Sekiranya ada individu tersebut punya bukti pelanggaran undang-undang negara, kerana dalam negara kita ini terbuka. Kalau dapati ada kes terhadap siapa pun, pihak berkuasa boleh mengambil tindakan. Kita terbuka dan kita serahkan pada pihak berkuasa. Justru kata Yang Amat Perdana Menteri, terserah kepada pihak berkuasa. Kita tidak menyekat. Ini janji Yang Amat Perdana Menteri. Pihaknya tidak akan menyekat tindakan daripada pihak berkuasa kepada siapa saja, tapi mesti ada bukti. Kalau tak ada bukti tak boleh lah. Itu jaminan dari Yang Amat Perdana Menteri. Sebenarnya saudara, laporan Malaysia Kini dan juga Pandora Paper ini
Ia menunjukkan bahawa sejumlah dokumen yang dibocorkan kepada Pusat Kewartawanan Penyiasatan Antarabangsa ICIJ, International Conference of Investigative Journalists. Jadi kebocoran itu berasal dari sejumlah syarikat yang membantu pelanggannya untuk menubuhkan ataupun menguruskan akaun di luar pesisir dan dijadikan sebagaimana itu negara-negara yang dijadikan syurga perlindungan cukai ataupun tax haven. Jadi menurut Malaysia Kini dia menamakan lebih kurang dalam 20 nama begitulah. Dia kata antara yang dinamakan termasuklah Menteri Kewangan Tengku Zafrul, Timbalan Menteri Kewangan Yamani Hafiz Musa, Presiden UMNO sendiri Datuk Seri Hamidi, anggota Parlimen Selayang William Leong dan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Jadi bagaimanapun sebagian mereka telah pun menafikan melanggar undang-undang dan mengatakan semua cukai perlu dibayar telah dibayar. Jadi meskipun begitu, mereka yang memiliki akaun luar pesisir ini katanya kalau tak menyalahi undang-undang is okey, tapi kalau ia bertentangan dengan undang-undang maka perlu satu tindakan diambil dan sehabis mungkin hendaklah dibawa balik wang itu ke negara kita. Ini dalam tubuh badan kita dah kering darah-darah kita ni. Inilah sikap sebenar KD sudah naik locang angkuh. Itu saudara tadi saya cakap ni, Saudara Abdul Wahid, Saudara Abdul Wahid ni memang saya kecewa lah dengan sikap begitu. Kemudian saudara Datuk Seri Najib sendiri, dia kata dia menafikan, dia kata dia ada akaun yang ada dekat offshore. Dan dia menyokong agar Pandora Paper ini dibahaskan di Parlimen. Dan yang berhormat Datuk Zahid Hamidi, Presiden UMNO juga, dia kata tak ada masalah. Sebab dia pun dah mendedahkan bahawa apa yang dilaporkan itu kejadian sewaktu beliau belum berada dalam kerajaan, beliau menjalankan perniagaan, melabur di China, tapi wang itu semua sudah dibawa balik. Tapi bagaimana yang lain? Itu kenyataannya. Jadi menurut apa yang dilaporkan di Dewan Rakyat tadi, bahawa Pandora Paper ini katanya hendaklah dibaca sebab pendedahan Pandora melibatkan 12.9 juta dokumen dan 300 investigative journalist, itu wartawan penyiasatan. Jadi puratanya lebih kurang ada 40,000 dokumen yang perlu dibaca dan dikaji oleh setiap seorang wartawan sebelum mereka dapat gambaran dan komputiran komprehensif. Jadi Pandora Paper ini bukan sesuatu benda yang 1, 2, 3 perkara, tidak. Dia banyak lagi siasatannya. Jadi sebab itu semua nama-nama yang sudah ada dan kerajaan tidak boleh melindungi. Saudara, sebab wang terlibat banyak, melampaui 1.8 triliun. Presiden UMNO dah bagi penjelasan di Parlimen. Jadi ketika dan kepakaran kooperatif excise tidak banyak di kalangan anak Melayu ketika itu, dan kebetulan ketika itu beliau terlibat dalam dunia perniagaan dan harga saham meningkat, maka pelabuhan lakukan dan beliau tak ada masalah. Silakan siasat. Bagaimana yang lain? Jadi kita boleh lihat penjelasan Dr. Zahid waktu di Parlimen, boleh baca ansur Parlimen. Itu Pandora Paper ni, bagi saya lah, dia akan melibat pemimpin-pemimpin terdahulu, pemimpin-pemimpin kerajaan sebelum era Datuk Seri Najib. Kita tak mau menuduh, sebab itu yang awak Perdana Menteri kata okey, sesuai, maka mengikut tuntutan daripada Majlis Perundingan Ekonomi Melayu, hendaklah diadakan siasatan. Cukup-cukuplah. Dan kalau wang itu ada di luar, bawa balik lah. Itu saja matlamat kita, supaya wang tersebut dapat dibawa balik agar negara kita dapat memulihkan kembali ekonomi. Tidak kita meminjam. Kalau kita meminjam, akhirnya orang berhutang, negara akan memflis. Ini keadaan secara. Selesai tentang Pandora Paper, ujuk pula tentang Pedro Branca. Ini satu hal lagi. Pedro Branca ini tentang kedaulatan negara kita, tentang Pulau Batu Putih. Sebab itu UMNO membuat tuntutan supaya tuntutan Pulau Batu Putih ini mesti diteruskan balik. Kerana kita rakyat sebenarnya timbul persoalan. Kerana bagaimana tiba-tiba saja perjuangan menuntut Pedro Branca ataupun Pulau Batu Putih ini tiba-tiba dihentikan dan ditarik oleh pimpinan terdahulu. Wang ini berlaku era Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri kali kedua. Rakyat pun heran. Jadi kabarnya pembatalan tersebut berlaku sewaktu beliau jadi Perdana Menteri, tetapi bukan keputusan kabinet. Sebab ini perlu disiasat. Kerana kedaulatan negara sewenang-wenang dicagat. Jadi episod sedih ini tidak mungkin dapat kita terima, saudara. Bukti-bukti salah laku dan salah guna kuasa ketika proses
pembatalan permohonan semula Pulau Batu Putih ini perlu dibongkar satu persatu. Dan kita sekarang ni kita tak mahu lagi melindungi siapa saja. Kalau Tun Dr. Mahathir bersalah, kena hadap ke mahkamah. Kerana ini dianggap sebagai treason, khianat pada negara. Kita dah cukup-cukup lah saudara. Ya, sebab saya melihat isu Pedra Branca ni menyentuh hati dan perasaan kita. Orang macam di Sudan tu boleh buat ikut suka mak bapak dia je pada syarikat kita. Kita berjasa pada rakyat Sudan. Tapi bangunan, tanah yang kita beli, kita ajar mereka bagaimana cara untuk menghasilkan minyak. Masa rakyat dah maju, tiba-tiba kita dijadikan lebih teruk daripada kami kita disembelih je. Ada bila pegawai kita ditangkap dan sebagainya. Dan kita haraplah supaya Menteri Luar cuba berusaha menyelesaikan masalah ini. Dan cukup-cukuplah kita berbudi dengan mereka saudara. Sebab itu usaha ini untuk mengembalikan semula Pedra Branca ini perlu diteruskan secara tuntas. Ini adalah perjuangan saudara. Tanah air yang seolah yang tergadai saudara. Itu yang saya lihat saudara. Dan dalam keadaan sekarang ini, nilai budi dalam perjuangan perlulah kita lihat apabila anda menyantuni soal-soal berpolitik. Dan satu perkara yang kita harus belajar daripada situasi politik hari ini, pertama-tama sekali saudara, jangan khianat, jangan engkar kepada keputusan. Setiap keputusan parti mesti diikuti. Jangan mungkir janji dan jangan bersikap munafik dan jangan tipu penyokong. Serta paling penting, jangan sombong dan bongkar. Ini perlu kita jadikan amalan. Saya berseru pada warga saya sendiri, itu warga UMNO, parti lain dia punya hal lah. Jangan kita tunjuk kebongkakan kita. Sebab itu saya menegur Tari Jamaluddin. Cukup-cukuplah orang mengatakan UMNO begitu begini. Dan paling pentingnya, apa yang diputuskan oleh parti kena patuhi. Jangan pula melontarkan pandangan sendiri. Anda mungkin punya pandangan, tetapi jangan menyanggah keputusan parti. Ini jadi kalau tidak, mereka ini akan dikenang dalam liputan sejarah UMNO sebagai yang akan ditatap oleh generasi akan datang untuk melihat mereka bahawa mereka adalah antara orang yang melibatkan, yang terlibat, yang menghancurkan parti kita. Contohnya kita dah bersetuju. Suka tak suka, saya nak bagi tahu bahawa kita dah bersetuju, kita menolak. Kita dah menolak kerjasama dengan Bersatu. Tak usahlah nak dibangkitkan lagi. Tak ada keperluan dah. Enough is enough. Cukup-cukuplah. No Bersatu PBM. Jadi Presiden dah bercakap, akar umbi dah bercakap. Semua dah buat. Cuma yang masih megang kuasa, yang masih jadi menteri, kerana mereka berada dalam kerajaan dan kabinet sekarang ni, kononnya nak menyantuni yang semua tu, itu masalah mereka lah, bukan masalah kita. Bukan masalah ahli parti. Ahli parti dah tak nak. Sebab kita tahu bagaimana kita ditipu, macam mana kita dilayan, bukan sebagai sahabat. Jadi saya rasa mandat dah dibagi pada pimpinan, Datuk Seri Presiden, dia kena ikutlah. Jadi saya hairan bagaimana isu ini masih dibangkit tak selesai-selesai. Dalam usaha kita, dalam situasi kita menghadapi pilihan raya yang mungkin akan diadakan di Negeri Melaka. Saya hairan. Kenapa benda ini dilontarkan lagi? Pas pula masih lagi nak jadi juara. Ada pula kalangan menteri kita, ketua bahagian yang bergelar menteri, yang dulu dia berada dalam senario kepimpinan negara, kepimpinan politik UMNO di peringkat majlis tinggi. Tiba-tiba dia pula sekarang ni mengatakan jangan keluar kenyataan begitu, jangan buat begitu. Kenapa? Kenapa nak disantun PBM? Cukup-cukuplah, rakyat dah tak mahu. Kalau you rasa you nak perjuangkan untuk parti sebut, macam saya katakanlah, pintu terbuka, terpulang. UMNO tak pernah pun meletakkan syarat you mesti yang 100% dengan kita. Kalau you tak nak keluar pada parti, tak boleh. Tak, kalau rasa nak keluarlah, apa ada masalah. Kalau nak ikut macam mana lebih kurang 600 orang ahli-ahli PAS di Tanah Merah pun mereka boleh tinggalkan parti mereka. Jadi kenapa nak dibela sangat? Jadi soalan Bersatu dengan PAS ni, janganlah keruhkan keadaan. Kita dah buat begitu sudah, halah jalanlah masing-masing jalan sendirian. Saya dengar juga perdebatan sahabat saya, Saudara Ismi, mahu kat memang niatnya suci. Tetapi apalah artinya kita berjiwa besar, kita berlapang dada, akhirnya kita ditikam dari belakang. Ini masalahnya. Bagi saya untuk melihat laba politik,
dengan adanya bersama dengan PAS ni kita boleh menang dan sebagainya. Itu hanyalah atas meja saja, bukan realiti. Rakyat akan rumit melihat. Dulu memang waktu kita jadi pembangkang, kita merasakan bila kita bersama, okey, dari segi atas kertas. Tapi rakyat sekarang ni dah lain. Mereka melihat bagaimana keburukan politik yang dilakukan oleh pimpinan bersatu, keangkuhan mereka. Mereka ini menuduh UMNO tu begitu begini. Malah Presiden UMNO boleh cakap, gila lah saya kalau saya nak balik pada UMNO. UMNO parti dah kelongkang. Apakah ayat-ayat itu kita nak pakai lagi? Apakah dengan itu kena terima? Saya tidak yakin warga UMNO boleh menerima ayat begitu. Nak kerjasama macam mana? Kamu dah maki, kamu dah ludah muka kita ni. Oh, Tuhan aja yang tahu. Tiba-tiba nak baik, cukup-cukup lah. Berapa lama? Ini sebab saya kata tiap-tiap kali apapun UMNO ni selalu dilihat salah. Buat itu salah, orang lain tak salah. Ini yang kadang-kadang saya terbakar ni. Sikit-sikit UMNO salah. Sikit-sikit pemimpin UMNO salah. Orang lain tak salah. Kita tak nak kerja, okey, kita nak solo, kita tak boleh lah. Mereka pula memberi andaian. Mereka Tuhan ke? Di Melaka nanti kalau UMNO secara solo bertanding, UMNO belum dijamin kemenangan. Apakah kalau bersama dengan PAS kita dijamin kemenangan? Apakah kalau kita bersama dengan Bersatu maka kita ada jaminan kemenangan? Jaminan kemenangan ada dalam kalam Allah SWT. Kita semua berusaha. Warga UMNO dah bersetia. Saya yakin rakyat Melaka dah tahu seriknya mereka berada dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Seriknya mereka berada dalam Perikatan Nasional. Dan mereka dah nampak gaya corok. Contohnya ada wakil rakyat daripada Parti Bersatu. Nak buat mesyuarat pun kunci bilik lah, orang ahli tak boleh dan sebagainya. Ada tular dalam media sosial. Dan takkan rakyat Melaka lupa semua tu. Kita tak boleh terima dah sekarang. Dan saya yakin warga Melaka tahu bagi siapa mereka yang khianat terhadap rakyat, bukan terhadap parti. Saya dah cakap macam semalam, saya nak jelaskan sekali lagi. Saya tak kata sesiapa pun, saya katakan bahawa mereka yang melakukan tindakan meruntuhkan kepimpinan kerajaan di negeri Melaka itu, yang menumbangkan kerajaan campuran di Melaka itu adalah orang yang khianat pada rakyat Melaka. Dah elok-elok dah baik. Di saat-saat kita menghadapi yang sepatutnya negeri Melaka sudah pun membincangkan soal bajet. Banyak mengatakan kalau bajet ni gaji kerajaan boleh dibayar juga. Saya tak tahu di mana perlembagaannya, saya tak nampak. Sebab tiap-tiap perbelanjaan yang mau dikeluarkan daripada wang kerajaan mesti diluluskan sama ada di Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Kalau Parlimen itu untuk persekutuan, kalau negeri di Dewan Undangan Negeri. Sekedar tengok dalam saat-saat begini mereka melakukan onar yang sebegitu. Tak boleh tunggu ke? Saya sebab itu kata kenapa Datuk Idris Harun tak boleh tunggu? Tunggulah, lepas bajet bantailah. Kamu nak bantai siapa pun. Saya bukan nak membela siapa, tak ada. Tak ada niat saya nak membela pimpinan mana pun. Dia kata, saya sekarang ni. No, saya melihat rakyat mesti dibela. Jangan kita kerana tindakan politik kita menjerut kehidupan rakyat, kita letakkan rakyat dalam lembah jurang yang cukup perit. Rakyat dah teruk ni. Keadaan COVID, keadaan ekonomi merosot. Jadi kenapa kita melakukan onar? Akhirnya ekonomi tak dapat dibangunkan. Melaka, semua orang tahu bahawa Melaka itulah pusat untuk pelancongan. Tapi kalau dah onar begitu, nak buat macam mana sekarang ni? Takkan orang nak datang tengok bertelagah apa semua. Dia kadang beginilah saya katakan, betul, kalau gitu pulangkan baliklah kuasa. Ini bukan soal pulangkan balik atau tidak, mereka yang lakukan. Bukannya apa-apa kita. Apa yang dilakukan oleh UMNO adalah tanya pada ketua ni apa TYT. Kalau TYT kata, kalau gini kita bubarkanlah, payah-payah, itu terpulanglah. Kita cuma menasihati keadaan sekarang ni. Dan terbaiknya pilihan raya pulangkan balik pada rakyat. Saudara jangan lupa ya, apa yang dituntut oleh UMNO sejajar dengan waktu langkah Sheraton. Mereka lupa ni masalahnya. Dia orang lupa bahawa dalam masa langkah Sheraton, kehendak UMNO bukan nak tubuh kerajaan. Ini kena jelas. Kenapa kita lupa bila sebut UMNO ni? Nak salahkan UMNO? Semua tak betul. UMNO tak pernah nak tuntut kerajaan waktu langkah Sheraton. UMNO kata kita nak adakan pilihan raya umum. Tapi okeylah kerana pihak istana kata langkah sekarang tak sesuai dan sebagainya. Tunggu. Okey, dan kita bagi jeda waktu sehingga bulan Ogos. UMNO dah buat ketetapan kita nak pilihan raya. Jadi bila berlaku sekali lagi di Melaka, kita kata buat pilihan raya lah. Jadi kenapa kita disalahkan?
mereka yang melakukan onar, UMNO yang disalahkan. Itu yang membuat kadang-kadang menyerap saya tu, saudara. Dalam keadaan panas yang lekit begini ni, menyerap juga darah saya. Tak ada lain UMNO yang salah. Ya, saya tahu keadaannya. Inilah malang bagi UMNO, dan masalah dalam UMNO ni, kita lihat sebenarnya, ini tentang budaya macam budaya ketam. Siapa saja yang ada di atas akan diruntuh, ditarik. Siapa saja yang memimpin ibu pejabat, jawatan presiden ni diruntun supaya turun. Kalau di negeri, ketua-ketua perhubungan diruntun supaya turun. Perangai ketam. Tak kisahlah siapa saja presiden, pasti ada tangan-tangan yang cuba melakukan pembunuhan karakter ataupun character assassinations. Siapa saja. Berbanding dengan DAP. Saya lihatlah, bukan saya nak memuji mereka, tapi inilah realiti politiknya. Dalam parti DAP, pimpinan mereka macam-macam. Bukan kita tak dengar. Yang diseret ke mahkamah, kes roh, tak ada pun mereka bersuara. No, Lego Ayam mesti tak ada. Tak, kita dengar. Kita tak dengar. Begitu juga dengan dalam parti PKR. Tak kita dengar. Dan mereka membela habis-habisan pemimpin mereka. Begitu juga dalam PAS. Tetapi UMNO ni sikit saja runtun. Sikit saja runtun. Ini masalah sebenarnya saya. Jadi macam-macam lah, buat video lah. Sedangkan kadang-kadang kes tu masih dipercayai di mahkamah. No one is guilty unless proven by the court. Tak. Sikit saja. Kerana dia pemimpin UMNO, saya melihat bahawa kebencian yang begitu teruk pada pemimpin UMNO. Ini masalah saudara. Saya tak suruh saudara untuk menyokong. Tidak. Saya boleh, kalau boleh kita berlapang dada tunggu dulu. Jika ada sesuatu isu yang timbul, kita tengok dulu. Kenapa orang lain, parti-parti lain tak kisah? Kenapa yang kena pada parti UMNO? Ini yang saya heran. Ini keadaannya. Sebab saudara, kita bukan sombong. Saudara. Tapi saya dah tak layak nak tengok mereka ni terhegeh-hegeh. Bila datang musim pilihan raya, terhegeh-hegeh datang nak kerjasama dengan UMNO. Bila lepas pilihan raya, mereka bantai kita bagai darah. Sedangkan pimpinan mereka, saudara lihat sendiri, Parti Perubumi Bersatu. Bukan kita tak tahu apa cerita pada presidennya atau pengusinya. Macam-macam cerita kita dengar. Tapi ahli-ahlinya mempertahankan bagai darah. UMNO sikit terus tembak. Nah, tak ada moral lah, begitulah, begini. Saya minta maaf, saudara. Bukan saya nak membela. Tidak. Ini zaman Datuk Zaimidi. Kalau besok ganti pula oleh Datuk Masan. Datuk Masan pula kena. Ataupun naik pula Datuk Ismail Sabri. Datuk Ismail Sabri pula kena. Jadi sampai bila? Sampai bila kita harus mencerca, memaki UMNO? Saya lebih suka kita membuat kritikan sosial. Sesuatu dasar yang dibuat yang dibuat oleh pemimpin itu, kalau tak betul kita criticize. Saudara Baru Isyam, Baru Mandir kata tak mau Datuk Rauf, jangan bagi dia bertanding. Saya tak tahu kenapa. Itu soal mereka, soalan di, saya heran sebab dia katakan kalau di peringkat UMNO ni pemimpin ni tercalar sedikit, ya Allah, macam kudih busuk kohong. Tapi mereka yang ada di parti yang bukan UMNO, yang kita tahu lebih teruk daripada kita, didewa-dewakan oleh ahlinya. Ini satu persoalan yang harus kita fikirkan. Dan kadang-kadang tu mereka yang berada dalam parti pembangkang juga DNA-nya berasal daripada UMNO. Jangan lupa saudara, ada DNA mereka yang dalam keadilan itu datang daripada UMNO juga. Tapi tak ada pula mereka nak maki hamun. Dan kita pun tak mahu benda begitu. Kita pun tak mahu personality assassination ini, pembunuhan karakter ini tak sepatutnya ada dalam budaya politik Melayu. Tapi jangan lupa, kehancuran kerajaan Melayu Melaka adalah berpunca daripada perbalahan oleh hawa nafsu. Apabila antara pembesar sama pembesar sudah digamit oleh ketamakan, halobanya, maka wujudlah karakter-karakter seperti Mamak Mandalera. Wujudlah si Kitul yang redha diri dia menjadi tools ataupun alat kepada penghancuran pada bangsa kita. Jadi di Melaka ni, jadi sejarah akan berulang. Apakah kita mahu kerajaan berulang bila melihat adanya Mamak Mandalera, adanya si Kitul? Kerana perebutan lain tak ada. Dulu zaman Melaka dulu sebahara emas. Dan zaman Hang Tuah, maka berbunuhlah dua pahlawan, dua kehebatan panglima Laksmana di Melaka, antara Jebat dan Tuah.
Lain tak ada apabila wujudnya fitnah. Kalau fitnah, tuah. Ini sejarah ada tertulis. Kenapa kita tak mau belajar dari sejarah ini? Kenapa kita masih lagi terikut-ikut dengan budaya hawa nafsu kita? Ini yang saya lihat, bahawa kita seharusnya ambil pengajaran. Apa yang berlaku zaman silam, jangan kita repeat balik. Saya melihat apa yang berlaku di Melaka sekarang ni. Yang lebih teruk sekarang ni, bukan hanya kerajaan Melaka. Yang saya pedih, yang saya sedih, rakyat Melaka itu sendiri. Warga Melaka yang tak berdosa, yang memberi undi pada mereka, yang memberi kepercayaan pada mereka. Pemimpin, wakil-wakil rakyat di Melaka, waktu mereka nak minta undi, mereka menyembah rakyat. Berilah kami kesempatan untuk memimpin. Tapi akhirnya bila mereka diangkat sebagai wakil rakyat, mereka berada dalam Dewan Negeri di Melaka, mereka berada di anjung kuasa di Melaka, apa mereka lakukan? Mereka jahanamkan kehidupan rakyat. Hanya desire ataupun kehendak politik mereka. Yang nak jadi ketua menteri, nak menguasai itu, nak menguasai tembuluk mereka. Akhirnya rakyat dicampak, dihumban tanpa ada ehsan, tak ada belas kasihan langsung pada rakyat Melaka untuk mereka melakukan onar. Hari ini keadaan Melaka terumbang ambing. Ini yang membuat saya rasa tak sepatutnya, tak seharusnya mereka yang bernama pemimpin redha melakukan. Cukup-cukuplah saya kata. Sampai bila lagi kau bangsa kita mau belajar untuk melihat bagaimana negara membangun? Lihatlah apa berlaku di Jerman. Memang dulu ada kumpulan Nazi dan sebagainya, tetapi apabila pimpinan mereka menyantuni dengan baik untuk rakyat, Jerman membangun. Dulu ada Berlin Barat, Berlin Timur, boleh disatukan. Apa berlaku di Perancis dulu, revolusi Perancis, Napoleon dan sebagainya. Tapi kerana mereka melihat rakyat, the people come first. Saya mengharapkan untuk kali ini, suka tak suka, warga Melaka harus berani buat keputusan. Kita harus menolak pemimpin siapa sahaja yang cuba melakukan onar. Mereka yang macam Eddie Harun ni, tak payahlah, cukuplah pada kita. Enough is enough. Kita sambung lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu.